InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu, berkumpul dalam satu program, satu majlis yang kita susun insya-Allah sama-sama dalam rangka untuk kita membina satu kesedaran, kefahaman yang berkenaan dengan al-Islam dan juga berkenaan dengan tarbiyah Islam yang juga merupakan persiapan untuk kita berhadapan dengan perkara-perkara yang berada di akhir zaman dan kita sekarang ini sudah pun memasuki apa yang kita gambarkan sebagai 10 yang terakhir, dan kita telah pun memasuki satu masa yang mana kritikal, iaitu di mana keadaan umat hari ini dalam keadaan diuji dan diancam dengan ancaman-ancaman yang semakin lama semakin hebatlah, semakin panas insya-Allah. Oleh itu, marilah sama-sama kita membina satu perasaan bahawa kita ingin sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita ingin sama-sama membina satu keadaan menyerah kepada Allah, menyerah kepada al-Islam, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Islam. Kerana ramai orang yang boleh duduk dalam Islam, yang beragama Islam, ramai orang yang beragama Islam, ramai orang yang boleh duduk di dalam Islam, beramal, tetapi mereka tidak boleh tunduk kepada tarbiyah. Mereka tak boleh tunduk kepada tarbiyah, dan bila mereka tidak boleh tunduk kepada tarbiyah dan proses tarbiyah, maka mereka tidak meningkat. Apa maksud tarbiyah ni? Tarbiyah ni maknanya proses untuk kita mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan proses islah yang benar, dan seterusnya kita membentuk diri kita sehingga kita menjadi seorang yang benar-benar beriman dan benar-benar mentauhidkan Allah dalam hidup kita. Dan dengan kemuncaknya perjuangan, mesti berjuang. Dia bukan sekadar duduk dalam Islam dan kemudian kita pun rasa dah okey dah boleh pergi umrah, dah boleh pergi haji, dah boleh semayang, dah boleh macam-macam ibadah-ibadah tu kita rasa dah okey. Sedangkan Islam menuntut kita bukan hanya sekadar kita melaksanakan rukun Islam, rukun iman, tetapi Islam juga menuntut kita supaya mengambil berat tentang hal ehwal dunia, hal ehwal apa yang berlaku kepada umat, bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tujuan kita dijadikan itu ialah untuk menjadi wakil Allah, khalifah, atau memimpin umat, membawa kepimpinan kepada seluruh dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bukan hanya kita disuruh berubudiyah, tetapi berubudiyah dalam konteks membina kekuatan umat, membina khilafah Islam. Jadi inilah perkara yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
Al-Quran. Ini dalam suratul Baqarah. Jadi kita wajib mempersiapkan diri kita. Jadi sembahyang kita, puasa kita, Quran kita, zikir kita, ataupun segala amalan yang kita lakukan, sebenarnya lah bukan sahaja sekadar amalan untuk dapat pahala. Kerana pahala tu insya-Allah memang akan diberi. Allah akan bagilah. Tetapi yang lebih penting sekali ialah semua amalan itu ke arah membina kekuatan umat. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Ke atas membina kekuatan umat, yang mana kekuatan umat itu insya-Allah mudah-mudahan akan tertegaklah tajdid, tertegaklah al-Islam sesuai dengan kedudukannya yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Auqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang Allah gambarkan bagaimana agama yang satu-satunya yang diiktiraf oleh Allah ialah al-Islam. Inna din 'inda Allah al-Islam. Din yang satu-satunya Allah iktiraf ialah Islam. Jadi maknanya bukan hanya sembahyang, bukan hanya puasa, bukan hanya kita pergi umrah, pergi haji, bukan hanya kita baca Quran, tetapi sebenarnya seluruh amalan kita yang khusus seperti sembahyang, puasa tadi, ataupun yang umum iaitu akhlak kita, ibadah kita, yang lain-lain itu, semuanya itu ke arah membina kekuatan. Ke arah membina kekuatan. Kekuatan untuk supaya umat Islam mampu memimpin dan mengurus alam ini, mengurus dunia, memimpin dunia. Jadi kita bukan nak jadi ahli politik kan, nak pegang kuasa, nak pegang jawatan, jadi menteri. Tapi sebenarnya ialah amanah untuk membina kekuatan mukmin, kekuatan ummah sehingga membentuk khilafah Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, bila dia nak menjadikan Adam AS, maka dia pun menyuruh malaikat semua sujud ataupun rokok ataupun menghormati Adam AS pada masa itu untuk nak membina ataupun menjadikan khilafah. And inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan, aku nak jadikan, kata Allah, khalifah di atas muka bumi ini. Maka sebab itulah pada hari ini salah satu tanda kita ni membina kekuatan ialah kita prihatin dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Kita kena prihatin. Jadi maknanya di akhir 10 Ramadan ini, kita jangan hanya berkisarkan kepada ibadah kita, fokuskan ibadah sampai terlupa bahawa kita perlu mengambil berat tentang umat. Maknanya ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini, maka ialah ibadah untuk membina kekuatan. Jadi kita kena minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk bersama dengan Taifah, kelompok yang akan diberikan kemenangan. Taifah al-Mansurah akan diberikan pertolongan. Bagaimana yang Nabi gambarkan kepada kita, bagaimana kita ini nak jadi, bagaimana nak jadi orang yang betul-betul membina khalifah ini mesti prihatin kepada masalah umat. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, au qamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tidak mengambil berat, wa man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak ambil berat tentang urusan umat Islam, falaisa minna, dalam hadis lain falaisa minhum, au qamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi falaisa minna ni Nabi tak mengaku umat, maknanya bukan daripada golongan orang Islam. Jadi maknanya sampai begitu Nabi menggambarkan kepada kita tentang perlunya kita prihatin tentang apa yang berlaku kepada umat Islam yang ada pada hari ini, termasuklah yang ada di sekitar kita, bukan hanya kita saja. Jadi begitu jugalah Nabi menggambarkan dalam hadis yang lain bagaimana sebaik-baik manusia itu ialah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah mereka yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Jadi maknanya Nabi menggambarkan bahawa orang yang manusia ni yang terbaik ni bukan hanya sekadar dia baik dengan diri dia sendiri, dia boleh ibadah, dia boleh berakhlak baik untuk diri dia, ataupun dia boleh melakukan apa yang dikatakan amalan soleh, tetapi ialah dia bermanfaat kepada orang lain, dia boleh bagi manfaat kepada umat. Itu yang terbaiklah, khairun nas, manusia yang terbaik. Jadi sebab itulah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ini
menunjukkan bahawa semua itu adalah merupakan prihatin kepada sahabat, pada umat, sehingga daripada keprihatinan itulah yang menyebabkan kita ni boleh membina kekuatan khalifah. Dan dalam keadaan itu maka Nabi menggambarkan kita kena apa? Berkasih sayang sesama kita. Tak boleh kita berbenci-benci, berhasad dengki. Tidak boleh kita berhasad dengki, berburuk sangka, berburuk sangka, su'ul zon, buruk sangka, ataupun kita memandang serong, memandang rendah sahabat-sahabat kita. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita, tidak sempurna iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang saudara dia bagaimana dia sayang kepada diri dia sendiri. Ini nampak bagaimana Nabi mengajar kita. Sebab tu bulan Ramadan, untuk kita menghidupkan ihya Ramadan ini, maka kita bukan hanya meniatkan diri kita ini untuk kita membina kekuatan kita, tetapi sebenarnya kita kena membina kekuatan umat, kekuatan jamaah, kekuatan kita kata gabungan, taifah mansurah yang ada. Dan di sinilah kita ingin pada malam ini sama-sama melihat dan meliti tentang peranan kita ataupun tentang perkara yang kita kena tengok di akhir-akhir Ramadan. Sebab kita telah pun memasuki 100 tahun. 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, 100 tahun Masihi, 100 tahun Hijri. Dua-dua dah lepas. Dah lepas dah. Oleh itu, mari sama-sama kita merendahkan hati kita. Kita membina kekuatan dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam fikiran kita, bahawa sesungguhnya apa sahaja yang bakal berlaku pada hari ini dalam bulan Ramadan ini bagi kita, hendaklah kita sentiasa mengutamakan peningkatan diri kita. Maknanya Ramadan pada kali ini tidaklah berlalu tanpa kita meningkat. Mesti meningkat dalam segala aspek, terutamanya aspek hati. Aspek hati. Jadi aspek hati ini nombor satu, kita mesti meningkatkan kita punya iman kita, akidah kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya akan sebut tentang peningkatan dan tarbiyah ni sekejap lagi. Cuma sebelum kita pergi kepada yang itu, marilah sama-sama kita meneliti secara umum ancaman-ancaman yang ada. Kerana kita bukan hanya nak berada di 10 yang terakhir bulan Ramadan, tetapi kita juga berada di Ramadan yang telah pun melengkapi 100 tahun. Yang melengkapi 100 tahun apa yang kita sebut sebagai kejatuhan Osmaniyah, dari sudut bulan tahun Masihinya 1924, 2024, bulan Mac, kita dah masuk bulan April sekarang. Dan begitu juga dari sudut Hijrinya, kita pun dah memasuki 100 tahun juga. Jadi maknanya kita dah melepasi 100 tahun. Dan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap 100 tahun tu akan berlaku satu tajdid, iaitu mereka yang akan mentajdidkan agamanya, akan berlaku satu kebangkitan lah, satu reformasi, satu revolusi, lebih tepat sebenarnya revolusi, iaitu dia nak melaksanakan taghyir, perubahan. Taghyir ni perubahan, bukan islah. Perubahan taghyir Islami kulli, perubahan Islam yang menyeluruh, perubahan Islam yang menyeluruh. Jadi maknanya kita ni sedang berhadapan dengan satu suasana yang agak kritikal. Kita sebut macam itulah. Maknanya kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, kan kita berhadapan dengan perang Badar. Maknanya kalau menang, alhamdulillah, berkembanglah Islam. Kalau kalah, habislah Islam macam itu. Jadi begitu juga tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sekiranya Allah izin Islam menang, insya-Allah Islam akan menang seluruh dunia. Tapi sekiranya Allah tak izin Islam menang, maka Islam akan habis. Maknanya mereka memang nak menghancurkan Islam. Tetapi Nabi menggambarkan bahawa Islam tidak akan hancur. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq ila akhir hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Akan sentiasa ada pada di atas muka bumi ini zahir ta'ifah min ummati, kelompok daripada umat aku itu
yang akan menang, zahirina 'alal haq, bersama kebenaran. Dalam hadis yang lain, hatta, sehinggalah mereka berhadapan dengan Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi taifah yang bangkit itu kan, yang terakhirnya dia akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Jadi mungkinkah kita yang akan berhadapan dengan Dajjal tu? Jadi daripada kajian-kajian yang dibuat oleh orang-orang yang mengkajilah, yang soleh-soleh ni, kan, kemungkinan besar empat tanda kiamat besar akan berlaku pada zaman kita. Empat kan, yang besar. Yang besar akan berlaku pada masa kita ni. Kan, antaranya yang pertama sekali ialah keluarnya Dajjal. Kemudian akan berlaku juga kemungkinan besar juga kan keluarnya Al-Mahdi. Kemudian akan berlaku juga kan Ya'juj Ma'juj. Kan, contohnya lah akan berdepan lah. Jadi baik. Jadi ini contoh. Baik, untuk itu maka kita nak tengok tentang sedikit ancaman-ancaman yang sedang berlaku. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ancaman yang pertama pada mereka yang ingin bersama dengan Taifah Mansurah ini ialah diri mereka sendiri. Diri kita. Ancaman pertama datang daripada diri kita. Itu yang pertama sekali. Bukanlah maknanya kita jahat macam mana orang yang ada dalam arus, yang jahiliah, yang murtad, yang musyrik kan. Tetapi nafsu yang ada dalam diri kita. Kan, kejahatan yang ada dalam diri kita, kelemahan yang ada dalam diri kita. Itu ancaman yang pertama. Kerana saya perhatikan daripada sejak saya bermulalah mengenali gerakan Islam, gerakan dakwah, mula tengok tentang dakwah, mula tengok tentang Islam ni. Saya ingat masa tu umur saya 15 tahun kot, lebih kurang lah. Dah mula tengok lah, perhati contoh-contoh yang ada, kemudian berkembang sampailah umur 17 tahun nak ambil SPM kan. Masa tu saya dah mula perhati, dan ada di kalangan kawan-kawan yang memang mengikuti kita kata perkembangan gerakan Islam seluruh dunia. Macam-macam lah gerakan Islam yang ada satu dunia ni kan. Begitu juga melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada gerakan sahabat, gerakan tabi'in, gerakan tabi'in, sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi bila saya tengok berdasarkan pengalaman yang ada lah, sejak daripada boleh kata remaja lah, saya terlibat secara tak langsung, secara langsung, sampailah kepada hari ini. Nombor satu yang menyebabkan seorang itu tidak boleh kekal, tidak boleh istiqamah. Tidak boleh istiqamah ialah apabila kelemahan yang ada di dalam dirinya itu tidak diproses sehingga akhirnya dia tidak meningkat. Walaupun dia berada di dalam jamaah, walaupun dia berada di dalam bersama dengan orang yang saleh, yang salehah, bersama dengan orang yang kuat dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya dan sebagainya. Jadi walaupun bersama dengan orang yang baik-baik dan mungkin juga bersama dengan program yang ada, program-program Islam lah, program dakwah ni, tetapi sampai satu waktu dia letih. Sampai satu waktu tu dia tak boleh pi dah. Tak boleh dah. Setakat tu je. Maknanya dia tak meningkat sampai paras, katakanlah level A je. Tak naik ke B, C, D sampai ke atas, sampai ke Z. Katakanlah Z itu paling tinggi. Jadi maknanya dia setakat tu je. Kenapa? Sebab rupanya ada di dalam dirinya itu kelemahan-kelemahan yang dia boleh proses, tetapi ada kelemahan yang dia tak sanggup tinggalkan. Sama ada dia perasan atau dia tak perasan. Ini adalah ancaman nombor satu. Jadi sebab itulah ancaman nombor satu sebenarnya fitnah yang datang daripada diri dia sendiri. Dari diri dia sendiri. Maknanya bukan dari orang lain. Ini disebut zuruf nafsiyah. Kita kata suasana jiwa. Suasana jiwa. Sebab jiwa itulah yang nak mengubah. Kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah dia mengubah apa yang ada di dalam an-nafs, diri dia sendiri. Anfusim, nafs dia, jiwa dia. Begitu juga Nabi menggambarkan bahawa kalau jiwa itu tidak meningkat, maka jiwa itu akan runtuh. Kan bagaimana Nabi gambarkan, kalau hari ini kan sama macam semalam, rugilah dia. Kalau hari ini kan lebih teruk daripada semalam kan, dan berterusan, maka kematian lebih baik bagi dia. Kan, kalau hari ini lebih baik daripada semalam, itulah bagus, itulah mukmin. Jadi maknanya Nabi menggambarkan jiwa tu yang meningkat. Sebab Allah gambarkan tadi kan, suatu kaum tidak akan keluar daripada perubahan buruk kepada baik, melainkan bermula daripada jiwa dia. Jadi sebab itulah di dalam melihat ancaman-ancaman yang ada di akhir zaman ini, kita melihat yang pertama sekali ialah jiwa kita, sejauh mana jiwa kita ini kan boleh meninggalkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang semua dah baik dah, nampak ibadahnya okey, cakapnya okey, kan kita nampak macam akhlaknya nampak baik dah. Kan macam setengah-setengah sahabat-sahabat kita sendirilah. Kan kadang-kadang kita rasa bila kita dah berkenalan dengan sahabat-sahabat kita ni kan. Saya banyak sahabat-sahabat saya berkenalan. Dan sahabat-sahabat ni bukan hanya daripada satu jamaah, banyak jamaah. Kan? Jamaah-jamaah yang ada di dunia ni lah, termasuk yang di Malaysia ni. Kalau Malaysia ni ada banyak lah. Orang Abim ke, orang PAS ke, orang Arkam ke, orang apa lagi yang ada. Kan? Semualah jamaah-jamaah yang ada ni kan. Kita tengok seorang-seorang bersama lah bila bersama tu kan. Dan kita melihat sebahagian yang gugur, yang futur, yang gugur, yang terputus itu kerana mereka tidak boleh meningkatkan jiwa mereka. Tak boleh meningkatkan. Jiwa itu tak boleh dikuasai. Jadi ada keaiban, ada kelemahan, ada ma'akhis. Ma'akhis ni kelemahan. Ada rawasib jahiliyah, ada karat-karat jahiliyah yang telah berakar umbi dalam hatinya yang dia tak boleh buang. Bila tak boleh buang yang ini, maka di situlah ancaman yang pertama. Jadi ancaman yang pertama bukanlah ancaman daripada Dajjal. Sebenarnya. Kan sebab Dajjal ni hanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di luar daripada kita. Tapi ancaman yang pertama dalam akhir zaman ini yang kita nak kena rasa berdasarkan pengalaman yang kita tengok kan, perhati balik kan, tengok balik daripada jiwa kita. Kita tahu kita ada kelemahan. Kita tahu kita ada kekurangan. Kita tahu kita ada keaiban. Kita tahu kita ada dosa. Kita tahu kita ada apa-apa perkara yang kita kata Allah tidak suka. Tetapi apabila perkara itu kita sayang, tak mau tinggalkan, ataupun kita tak mau berubah, tak mau islah, kan? Maka itulah sebenarnya yang menjadi kunci tewasnya seseorang di akhir zaman. Itu nombor satu. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita bagaimana perubahan bermula daripada jiwa tadi. Bermula daripada dalam diri. Sebab tu ulama-ulama muhakkikin menggambarkan bahawa perjalanan menuju kepada Allah itu bermula daripada perjalanan kita mengalahkan nafsu ataupun jiwa-jiwa yang amarah bisu yang mengajak kepada kejahatan. Contohnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsu yang dia buat baik, dia buat jahat juga. Kemudian dia menyesal. Berbolak-balik. Buat baik, buat jahat, menyesal. Buat baik, buat jahat, menyesal. Buat baik, buat jahat semua, menyesal. Itu lawamah. Jadi, ni nafsu-nafsu yang kita nak kena kontrol. Nak kena kontrol. Di situlah akan berlakunya kelemahan. Saya bagi satu contoh. Kan? Kita ada satu sifat baran, pemarah. Baran, pemarah. Emosi. Tak boleh kontrol. Jadi, ada salah satu sifat yang kita gambarkan yang menjadi bahaya kepada kita yang kita tak perasan. Kita ada satu sifat yang emosi, sama ada marah, baran, ataupun malu, ataupun sifat takut, kan? Ataupun apa sahaja sifat yang tak boleh dikawal. Sama ada tidak boleh dikawal oleh akal, akal yang berfikir, ataupun tidak boleh dikawal oleh iman. Itu dia. Iman. Jadi iman tak boleh kawal nafsu ni, emosi ni. Jadi apabila emosi ini datang, disentuh oleh nafsu,
maka di situlah akan berlaku kan kekacauan, dan akhirnya kita akan terikut kepada yang berlaku. Sekiranya Allah izin, ketika itulah Allah uji kita berdepan dengan kematian, gagallah kita. Allah uji berdepan dengan Dajjal, gagallah kita. Sebab tu salah satu perkara yang kita nak kena faham bahawa kan, kelemahan jiwa ini ialah emosi ataupun kita kata atifiyah, perasaan yang tidak boleh dikawal, yang tidak boleh dikontrol. Tak kira lah namanya marah ke, namanya malu ke, namanya takut ke, kan, apa sahajalah emosi-emosi yang ada. Jadi ini nombor satu, ini pengalaman kita. Jadi apabila kita melihat kan, emosi itu tidak boleh kontrol, maka di situlah kan akan timbullah kekacauan demi kekacauan, sehingga akhirnya yang baik bertukar jadi buruk. Yang akhlak tadi tu bertukar menjadi kan kita kata buruk kan, akhlak yang buruk ataupun sikap yang buruk. Ini perkara yang pertama sekali, ancaman. Jadi ini ancaman yang besar. Sebab tu hari ini kita tengok contohnya kan, antaranya kita dah bersahabat dengan sahabat-sahabat yang soleh-solehah kan. Tiba-tiba kita tidak boleh berbaik sangka contohnya. Tak boleh berbaik sangka. Kita nak tengok kita je betul kan, dia salah macam tu kan. Kita tak boleh nak husnul dhon. Contohnya. Jadi ini antara contoh lah, sehingga akhirnya dengan sebab tak boleh tu, betul ke tak betul ke jadi tak betul. Macam itu. Jadi itu ancaman yang pertama. Sebab tu ancaman yang pertama ialah daripada ancaman jiwa kita. Dia panggil dzuruf nafsiyah. Kan, suasana di dalaman jiwa kita. Sebab tu dalam hal ini para ulama menggambarkan untuk kita membina kekuatan itu, maka hendaklah kita membina kekuatan kita melalui mengenal Allah dengan jiwa kita. Mengenal Allah dengan hati kita. Jadi kita nak kena kenal Allah dengan hati kita. Nak kena belajar untuk nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila kita kenal mentauhidkan Allah tadi, sehingga kita faham bagaimana kedudukan kita sebagai hamba dan kedudukan Allah sebagai Rabb dan Ilah, sebagai Tuhan. Jadi barulah kita boleh nak berinteraksi. Contohnya kita sebut sini kan, sifat keakuan diri. Kita rasa kitalah yang hebat, kitalah yang Tuan punya kepada segala-galanya. Sedangkan kita bukan Tuan punya, kita hanyalah hamba sahaja. Jadi ini contoh-contoh lah nak sebutkan, nak gambarkan jiwa kita. Jadi ini antara ancaman-ancaman. Ancaman ni sebenarnya dia panjang ceritanya, tapi saya nak cuba rangkumkan pada malam ni secara umum lah. Kemudian ancaman-ancaman yang kedua daripada jiwa tadi ialah yang mana kita tak boleh nak meningkatkan tadi dengan cara kita membuang. Kita kena buang. Kita kena buang. Jadi sebab itulah bila kita lihat ubat jiwa ni, apa ubat jiwa ni? Ubat jiwa ni ialah yang pertama sekali ialah kita mesti minta pada Allah ubat itu. Minta ke Allah. Jadi maknanya ya Allah jadikanlah jiwa aku ni jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang bersama Engkau ya Allah. Jadi dia ada nafsu amarah bisu, jiwa yang dikontrol oleh nafsu yang mengajak kepada jahat. Lawamah, nafs wal lawamah yang kedua, peringkat atas sikit. Lawamah ni ialah jiwa yang mengajak kepada jiwa yang taradud, jiwa yang tak ada kekuatan iman lagi lah. Imannya dia buat baik punya, dia buat jahat punya, dia menyesal. Buat jahat menyesal, buat jahat menyesal. Yang ketiga mulhamah. Jiwa yang mulhamah ni maknanya dia masih lagi dalam banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi dia telah diberikan ilham oleh Allah. Allah bagi dia petunjuk lah, sehingga dia boleh nak mula mengikut yang baik, menjauhkan yang jahat kan. Jadi dia didorongkan oleh Allah untuk buat sesuatu yang baik. Itu mulhamah. Jadi kemudian yang keempat ialah mutmainnah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Ini dalam surah Al-Fajr. Bagaimana Allah gambarkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Mutmainnah yang tenang. So maksud tenang ni maknanya jiwa ni telah sampai kepada proses dia tenang bersama Allah. Jiwa mutmainnah inilah yang kita nak. Maknanya kalau setakat jiwa mulhamah tadi tak cukup lagi. Kita dah rasa mulhamah ni macam mana? Kita dah mula terdorong untuk nak buat sembahyang, nak beramal, kita dah terdorong. Allah dorong kita. Kita mau pergi buat kan. Tapi maknanya tak sampai lagi.
Jadi sebenarnya lawamah ni pun dah terdorong juga. Lawamah ni kan, maknanya dia dah terdorong buat baik. Jadi sekarang ni kita ni dah terdorong buat baik. Buat baik, buat amal sebagainya. Tetapi selagi kita tidak boleh membuang kejahatan-kejahatan dalam diri kita, kita tak lepas lawamah, tak lepas. Jadi proses tarbiyah bermula daripada sebenarnya yang hakikat yang sebenar, peningkatan dan tarbiyah bermula dengan lawamah. Bermula kat situ. Amarah bisu, iaitu nafsu yang jahat, yang mengajak kepada kejahatan tu, amarah bisu itu, nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu, itu kalau kita mempunyai sifat tu, dia belum duduk dalam tarbiyah lagi. Maksudnya tarbiyah ni, dia mula masuk tu bila dia duduk dalam lawamah. Lawamah ni maksudnya apa? Dia mula cenderung buat baik, cenderung beramal, cenderung berukhuwah, cenderung, tapi dia belum lagi membuang kejahatan dia, membuang keaiban dia. Dia belum lagi nak buang sifat jahat dia, sifat mungkar maksiat dia, keaiban dia hubungan dengan Allah, attitude jahat dia belum nak buang lagi. So belum nak buang, itu disebut lawamah. Lawamah ni maknanya dia masih lagi buat benda tak elok, tapi dia menyesal sebab dia dah duduk dalam tarbiyah. Dia dah duduk dalam proses tarbiyah, dia menyesal. Dia mula menyesal, lawamah. Jadi maknanya dia belum lagi duduk dalam proses tarbiyah yang meningkatkan diri dia. Ketika mana dia meningkatkan diri dia, apabila dia teruskan mendidik diri kita jadi dengan mula meninggalkan kejahatan-kejahatan dia satu bermula dengan kejahatan syirik, benda syirik dia tinggalkan, barulah dia masuk ke peringkat mulhamah. Nafs mulhamah. Mulhamah ni apa? Mulhamah ni maknanya jiwa yang telah diberikan oleh Allah ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan nafsu, jiwa yang mana Allah menjadikan dengan kesempurnaan penciptaan. Jadi jiwa kita ni menuju pada kesempurnaan penciptaan apabila fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini surah Al-Fajr. Apabila mereka telah diberikan ilham, fa'alhamaha, ilham ni mulhamah. Jadi fa'alhamaha fujuraha, maka Allah nampak benda yang tak elok. Allah tunjukkan benda tak elok. Kenapa Allah tunjukkan benda tak elok? Fujuraha tadi. Kerana Allah nak suruh kita tinggalkan. Allah mengilhamkan, ini tak baiklah, ini tak eloklah, ini salah ni, ini maksiat ni. Allah ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan, ini tak betul. Tapi bukan Allah ilhamkan tak betul supaya kita ikut. Allah ilhamkan tak betul supaya kita tinggalkan. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tinggalkan yang fujur tadi, buat yang takwa, ikut yang takwa. Itu dalam konteks tarbiyah macam tu. Dalam konteks tarbiyah, jadi ketika manakah kekuatan kita ni terhindar daripada ancaman di akhir zaman yang pertama, iaitu ancaman jiwa yang rosak, an-nafsu ammarah bisu ataupun nafsu lawamah tadi. Apabila kita mula duduk dalam tarbiyah, duduk dalam salik, dalam suluk, dalam perjalanan menuju kepada Allah, dalam keadaan kita diberikan oleh Allah ilham fujur, benda ni tak elok, kita tinggalkan. Benda ni maksiat, kita tinggalkan. Benda ni mungkar, kita tinggalkan. Yang ini tak elok, tinggalkan. Kita mengambil wattaqwaha, kita ikut apa yang takwa tadi. Jadi lepas tu ayat tu Allah sebab apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa dia, dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi maknanya Allah gambarkan nafsu malhamah itu baru kita duduk dalam tarbiyah dan kita tinggalkan yang fujur, kita ambil yang takwa. Maka Allah gambarkan, maka setelah kita tinggalkan yang fujur, ambil yang takwa, maka di situlah berlaku proses mu'alajah al-uyub, dipanggil dalam bahasa tarbiyahnya. Mu'alajah al-uyub maknanya proses merawat keaiban kita.
merawat keaiban kita. Di situlah baru bermula perjalanan kita menuju kepada Allah. Baru bermula proses tarbiyah yang sebenar. Jadi proses tarbiyah yang sebenar bukan sekadar kita dengar ceramah, dengar kuliah. Jadi tetapi sebenarnya apabila kita melaksanakan ilham daripada Allah tadi, yang setelah kita buat semayang, kita baca Quran, ilham tadi menyebabkan kita, bila Allah ilhamkan, yang ni jahat ni, yang ni tak elok ni, maka kita tinggalkan. Masuk kepada, ikut kepada takwa, maka di situlah peningkatan bermula. Jadi nafsu lawamah, nafsu yang menyesal tadi, kita dah duduk dalam tarbiyah, tapi kita belum meningkat lagi. Walaupun dah duduk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ada orang dah duduk dalam tarbiyah, tapi dia masih lagi lawamah. Maknanya dia masih lagi ada kecenderungan kepada kejahatan, maksiat, mungkar, ataupun rawasib, karat-karat jahiliah yang ada pada dia, yang dia tak nak proses tadi. Maka selagi dia tak mau proses nafsu tadi tu, kejahatan tadi, fujur tadi, maka selagi itulah dia tidak dalam keadaan meningkat. Jadi maknanya ancaman akhir zaman ni kita nak mulakan dengan ancaman jiwa dulu. Jadi bulan Ramadan ni kita nak kena tengok balik diri kita. Sebab kita bimbang, kita ingat, saya dah dalam tarbiyah dah, saya dah ramai dah sahabat-sahabat, saya dah ramai dah orang yang baik-baik, saya dah buat macam-macam. Dulu saya tak buat. Dulu tudung pun saya tak pakai. Dulu aurat pun saya tak tutup. Dulu saya buat apa saja nak buat, maksiat ke, kita kata apa, zaman jahiliah dulu, zaman jahiliah. Jadi sekarang ni kita dah duduk dalam tarbiyah. Dah duduk dalam tarbiyah, bukan bermakna kita duduk dalam tarbiyah tu dah okey dah. Belum. Kita masih lagi baru masuk ke dalam nafsu lawamah. Lawamah ni mana apa? Maknanya nafsu yang masih lagi suka, seronok dengan dosa kita, maksiat kita. Kita tak nak buang. Jadi ada masa kita buat baik, ada masa kita buat jahat. Bila buat jahat, mungkar, maksiat, perkara yang fujur, maka masa itu kita pun menyesal, bertaubat, buat lagi. Baik semua. Lepas tu, buat lagi jahat. Jadi ketika mana proses tarbiyah yang kita lalui itu meningkat, ketika sampai kepada nafsu mulhamah. Mulhamah ni apa? Allah pun mengilhamkan kepada kita. Allah nak sempurnakan jiwa kita. Kan? Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Maksudnya Allah nak memperbaiki jiwa tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada dia kejahatan. Jadi nak buat ni jahat. Nak buat ni jahat. Nak buat ni jahat. Mungkar, maksiat. Maka dia pun tinggalkan. Dia memilih taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia ambil yang taqwa. Jadi ini nafsu malhamah. Jadi kalau kita selagi tak lepas peringkat membuang perkara yang disebut rawasib jahiliyah, ataupun kita selagi tak buat proses, melakukan proses mu'alajah al-uyub, proses memperbaiki keaiban kita, selagi itulah kita tidak akan meningkat. Percayalah. Inilah bukan saja dari sudut teori, teori tarbiyah, tetapi juga dari sudut amali. Saya nampak dah. Ini berlaku pada kita. Kita pun boleh cek diri kita. Selagi kita tidak buang, tidak benci dengan suatu benda jahat yang ada dalam diri kita, maka selagi itulah kita tak meningkat. Jadi bila Dajjal datang, mungkin ujung tahun ni perang Malhamah Kubra. Kita dah dengar dah sekarang ni. Ini berita yang kita dengar kan. Bagaimana PDRM, pasukan polis di Diraja Malaysia, yang telah menangkap seorang berbangsa Yahudi, Israel, yang telah ditangkap dengan mempunyai senjata, ada 6 pistol, 6 senjata daripada dia. Jadi bila kita kaji balik, tanya balik, bila saya cek balik, saya tanya dengan kawan-kawan di sini, kawan-kawan yang di sana, di mana-manalah yang ada kepakaran kan. Dia kata ni Mossad ni sebenarnya, dia orang ni Mossad. Jadi Mossad ni Allah izin datang ke Malaysia ni, dia ada dia punya sasaran dia. Tapi sasaran ni bukan yang di-Pertuan Agong. Sasaran ni bukan Perdana Menteri Malaysia. Tapi sasarannya ialah mereka yang memperjuangkan Palestin. Mereka yang menyokong Palestin, yang mengganggu perancangan mereka. Jadi ini sasaran dia. Jadi maknanya kalau yang di-Pertuan Agong menyokong Palestin,
Kan, maka yang Persatuan Agama sasaran jugalah. Kalau yang Perdana Menteri yang amat berhormat, Perdana Menteri kita sokong Palestin, dia pun sasaran lah. Jadi sebenarnya itulah sasaran dia. Dan bukan saja seorang ni yang Allah tunjukkan ni. Macam mana dia kena tangkap? Dia kena tangkap sebab Allah izin, dia melakukan kesilapan, ada orang mengadu tentang dia, akhirnya polis datang, melihat dia seorang yang ada senjata, maka ditangkap. Dia bukan asal kita tahu dia, kita pergi tangkap, pergi cari dia siasat. Tak, memang terjumpa. Jadi sebab tu kita sebut kat sini, musuh dah sampai dah sini. Yang digambarkan pada kita bukan seorang. Seorang tu, the tip of the iceberg tu, yang paling atas sekali, seorang tu je. Hak bawah ramai ni, ada ribu. Mossad, ribu CIA, ribu, bukan ratus, ribu. Silap-silap puluh ribu. Silap-silap puluh ribu. Jadi mereka dah datang kat sini dah. Kita pun rasa, macam mana ni? Yahudi dah masuk sini, Mossad dah masuk sini kan. Kemudian kita dengar pula tentang mereka nak menyembelih lembu merah. Dajjal nak keluar dah, lembu merah ni hari raya ni. Ramai orang duk cakap cerita kan. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kisah lembu merah ni dah lama dah. Sejak 2019 dia dah sembelih. Dia dah sembelih sejak 2019, 2020, 2021, 2022, sekarang ni 2024. Dah sembelih dah. Dan mereka sembelih memang mereka nak mempercepatkan supaya Malik Messiah Al-Masih Dajjal keluar. Tapi Allah tak izin keluar lagi. Sebab bukan Dajjal yang ada kuasa, Allah yang ada kuasa. Jadi maknanya Allah tak izin keluar lagi. Jadi kita nak bimbang pasal lembu merah pasal apa? Kan? Jangan bimbang pasal lembu merah. Bimbang kita duduk dalam tarbiyah, kita tak meningkat. Kita ingat kita dah bagus dah. Kita dah okey dah. Rupanya ada ma'akhis, kelemahan-kelemahan, rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita ni, yang kita tak boleh nak buang lagi. Sifat apa? Sifat su'uzan, buruk sangka dengan sesama Muslim. Buruk sangka. Bila ada orang tegur saja, maka dia kata kita ni tak suka dia. Terutamanya yang tegur tu guru dia. Kalau guru tegur anak murid tak boleh terima, maka maknanya dia tak boleh, tak layak untuk jadi anak murid. Kenapa tak layak jadi murid? Sebab dia tak boleh terima. Kan? Patutnya kena terima. Mengakui kelemahan dia. Dia masih ada sifat keakuan diri. Kita sebut kan. Sifat diri ego ada lagi. Saya tak sebut mana-mana tu. Jadi nak sebut kat sini, kita kena lihat. Jadi sebab tu ancaman dah masuk dah, kita nampak dah. Ancaman ni, kemudian kita dengar pasal lembu merah lah, lembu merah. Dia nak sembelih, dia sembelih lah, dia punya hal. Kita nak bimbang pasal apa? Dajjal nak keluar. Kenapa kita nak bimbang Dajjal nak keluar? Nabi dah sebut Dajjal nak keluar. Yang kita bimbang, jiwa kita ni tak meningkat. Itu kita bimbang. Kita masih berada di nafsu yang apa? Lawamah. Nafsu yang menyesal. Makna nafsu menyesal ni, kita masih sonok dengan kejahatan kita. Sonok dengan keburukan kita, keaiban kita. Kita masih tak boleh nak buang sifat-sifat buruk kita. Itu lawamah. Nafsu lawamah. Lawamah ni menyesal. Kita buat baik, buat jahat. Buat baik, buat jahat. Buat baik, buat jahat. Sehinggalah kita sampai peringkat, kita proses, kita mujahadah. Terus kita sampai peringkat mulhamah. Mulhamah ni apa? Allah ilhamkan kita. Yang mana fujur, yang mana takwa. Bila Allah ilhamkan, maka kita pun pilih yang takwa. Maksudnya kita bersihkan diri kita. Lawan. Ada hasad dengki, lawan. Ada sifat akhlak buruk, lawan. Tukarkan dengan yang baik. Ini ancaman. Lebih terancam daripada Mossad yang datang masuk. Walaupun Mossad tu kita kena jaga jugalah. Bukan kata kita biar je. Jadi pada masa yang sama, kita mendengar juga tentang CERN. Apa CERN ni? CERN ni, kan, apa yang mereka buat di Swiss sana tu. Nak membuka portal. Tujuan CERN ni sebenarnya nak buka portal. CERN. Tolong tengok dekat internet. Ada CERN lah, tengok tu. Ni ujian saya dah pernah cerita dah panjang. Jadi nak sebut kat sini, kan, mereka nak activatekan CERN pada 8 April ni.
Dan pada 8 April ni juga dijangka akan berlaku gerhana matahari, gerhana penuh. Gerhana penuh matahari. Jadi seolah-olah nak buka portal, dan Allah sebenarnya telah pun menggambarkan kepada kita daripada apa namanya firman-firmannya. Contohnya dalam surah Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ila akhirlah. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah tentang sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan sebarang petunjuk, dan tidak berdasarkan kepada mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Ini surah Luqman ayat 20. Jadi ayat ini sebenarnya salah satu daripada maksud daripada mufassirin menggambarkan, terutamanya mereka yang mengkaji di akhir zaman ini, ialah bagaimana Allah SWT telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi ini salah satunya adalah gerbang-gerbang yang dibuka. Gerbang-gerbang yang dibuka. Jadi ini antara perkara, kalau kita bahasa sains kita panggil portal. Jadi CERN ni salah satu usaha mereka untuk membuka portal. Portal jin masuk sini, portal makhluk-makhluk syaitan masuk ke sini. Ini apa yang kita dapat maklumat daripada para saintis yang mengkaji. Para saintis yang ustaz-ustaz tak ada ni maklumat ni. Cara ustaz-ustaz tu dapat maklumat daripada saintis lah. Kalau setakat dia belajar apa namanya akidah usuluddin tu kan, dia tak dapat ni. Kan, jadi dia sains, sebab sejak akhir zaman sains akan digabungkan dengan sihir. Dia gunakan. Jadi Allah dah gambarkan dalam surah Luqman ini bagaimana dimudahkan. Jadi CERN yang digambarkan akan diaktifkan oleh mereka setelah mereka stop sekejap dan mereka dah improvekan, dah memperbaiki lagi apa yang dia orang buat tu, maka dia akan memulakannya pada 8 hari bulan ni, bulan 8 April dia akan tembak. Kemudian atom dengan atom akan bertembung, pecah, membentuk satu energi yang kuat. Atom-atom itu akan pecah, kemudian dia akan membuka portal. Ini mereka cuba buat lah. Jadi mereka sinkroniskan dengan gerhana matahari penuh pada 8 hari April ni. Tujuannya nak bawa masuk syaitan-syaitan dia lah. Nak masuk syaitan-syaitan dia dan sebagainya. Tujuannya juga nak masuk ke alam yang satu lagi, nak cari malaikat dan sebagainya. Jadi bagaimana Allah gambarkan geng-geng Ya'juj Ma'juj ni, mereka nak sampai peringkat nak masuk ke langit dan sebagainya lah. Jadi ini saya tak nak cerita panjang-panjang sangat sebab sebenarnya dia perlu kepada perbincangan yang tertutup lah. Banyak benda yang tak boleh diceritakan dekat FB ni. Sebut pasal tak boleh cerita ni, saya minta maaf lah. Baru-baru ni ada, saya tak tahu siapa yang telah buat satu klip video pendek ceramah saya yang bertajuk Fasa Menuju Huru-Hara, yang telah dibuat ceramahnya pada tahun 2022. Jadi ceramah pendek itu saya sentuh tentang banyak benda lah. Kalau nak dengar bagus, ceramah tu bagus dengar. Tapi telah dipotong-potong pendek sehingga akhirnya menimbulkan salah faham. Salah faham kepada sebahagian daripada kita, dan ada yang buat laporan polis. Alhamdulillah saya dah bertemu dengan polis yang berkenaan dan mereka telah buat siasatan. Saya pun cerita apa yang sebenar, akhirnya sama-sama senyum. Kan sebenarnya yang kita maksudkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh ramai orang, sebab video tu dipotong-potong-potong. Jadi bila potong ni, dia tak dapat yang sebelum, dia tak dapat yang selepas. Dia dapat yang tengah-tengah. Tengah-tengah tak boleh nak faham lah. So bila kita jelaskan apa yang ada, Alhamdulillah benda tu tak ada masalah lah. Jadi cuma nak sebut sini, kalau nak ambil video yang saya sampaikan ni, kalau boleh ambil yang penuh-penuh lah. Kalau nak potong tu, pastikan potongan tu tidak potong poin yang sebenar, jadi tak mengelirukan. Kalau boleh beritahu saya dululah, jadi saya tahulah ini benda ni potongan yang sangkut-sangkut ke atau macam mana kan. Tapi alhamdulillah tak apa. Nak sebut kat sini macam itulah. Jadi maknanya video tentang huru-hara ni cuba cek balik bulan Ogos tahun 2022. 10 Ogos kot tak silap dalam rekod dalam FB kita ni. Cuba tengok
tajuk tu penting. Tajuk tu penting. Yang mana saya sentuh tentang kemungkinan huru-hara yang berlaku dan juga apakah solusi yang pasti. Jadi fasa ada part 1, ada part 2. Baik, jadi berbalik pada tadi tu, memang sekarang ni kita akan berhadapan dengan berbagai portal. Kalau sekiranya Allah izin mereka dapat membuka portal itu, maka kemungkinan besar tukang-tukang sihir jin, tukang-tukang sihir jin yang ada di seberang sana, mungkin akan masuk ke seberang sini dengan keadaan yang lebih mudah lagi. Dan dia boleh masuk secara ramai-ramai. Jadi, tapi janganlah kita panik pula. Macam mana ni jin nak masuk lah, syaitan nak masuk. Jangan panik. Sebab kita ada senjata kita yang Allah bekalkan. Jangan panik. Apa senjata kita? Baik, jadi ancaman nombor 1 ialah ancaman jiwa kita sendiri, nombor 1. Jiwa kita sendiri. Jadi sebab itulah, apakah dia punya solusinya untuk ancaman yang pertama ni? Saya tak masuk lagi ancaman-ancaman lain. Ancaman pertama ni kan, solusinya tak lain tak bukan. Nombor 1, kena kenal Allah. Kita kena kenal Allah. Kita betulkan akidah kita dengan Allah. Supaya akidah kita ni benar. Supaya akidah kita ini sahih. Tidak kita mensyirikkan Allah. Kita mentauhidkan Allah. Supaya kita tidak. Jadi banyak ihya Ramadan di akhir zaman. Nombor 1 yang kita ada beberapa hari lagi ni. Maka hendaklah kita minta kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Kuatkanlah hatiku dengan iman yang mendalam. Serta kuatkanlah hati aku dengan mengenalimu ya Allah. Dengan keyakinan yang sepenuhnya. Maka kita telah kena memahami rukun-rukun syahadah. Apa dia rukun syahadah? Ini sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah saya sebelum ni mungkin pernah dengar. Rukun syahadah ni kan, yang pertama ialah kita mentauhidkan af'al Allah. Maknanya kita mengisbatkan af'al Allah. Mengisbatkan nama Allah. Mengisbatkan sifat Allah dan zat Allah lepas tu. Jadi makna nak sebut kat sini, bagaimana kita perlu memahami akan bagaimana nak mentauhidkan Allah. Jadi apa kesudahan daripada mentauhidkan Allah ini? Kita bebas daripada syirik. Bebas daripada syirik. Syirik inilah yang mengganggu kita. Jadi bila Dajjal datang besok, tak kiralah dengan sen punya eksperimen dia, dengan jin ke, dengan setan ke, dengan manusia tukang sihir. Manusia tukang sihir. Bila dia datang kepada orang yang mentauhidkan Allah ni, yang memahami bagaimana proses untuk mentauhidkan Allah tadi, dengan sebenar-benarnya, bukan ilmu kalam. Bukan ilmu kalam. Ilmu kalam ni sekadar kita faham dengan logik kita. Tapi kita kena memahami Allah dengan bukan saja dengan logik dan ilmu yang kita kata boleh fikir logik ni, tapi dengan hati kita. Kita dengan kebersihan hati. Dengan zikrullah pun kena ada. Zikrullah ni salah satu daripada untuk mentajdidkan iman. Macam mana Nabi gambarkan, perbaharuilah iman kamu, tajdid imanikum. Perbaharuilah iman kamu. Macam mana ya Rasulullah? Perbanyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini contoh. Jadi maknanya kita nak kena tajdidkan tauhid kita, kena tajdid. Jadi nak mentajdidkan iman kita ni sekarang ni malangnya sistem pendidikan kita sekular. Sistem pendidikan kita sekular. Jadi maknanya apa yang dibuang ni, dia tak buang ibadah dia tak buang. Semayang, puasa, haji, zakat, semua tak buang. Tapi yang dibuang ialah syahadah tadi. Bagaimana nak kenal Allah, bagaimana nak mentauhidkan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga sampai peringkat kita boleh wahdatul syuhud. Peringkat awal ialah wahdatul syuhud. Maknanya kita boleh menyaksikan kita kata keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan basirah, dengan hati kita. Ini penting. Kalau tak, kita ingat benda ni teori. Sebenarnya saya mengambil masa, saya ingat 2 tahun jugalah nak sampaikan benda ni secara perlahan-perlahan. Sekarang ni kalau sahabat-sahabat Ansar yang masih mengikuti, kita dah mula dah untuk nak memahami secara lebih intensif lagi. Sebelum ni sikit-sikit sebab kita bimbang, kalau tidak ikut proses yang betul,
dia akan berlaku salah sangka. Salah sangka. Jadi akan berlaku salah sangka. Sampai dia faham macam mana yang dipahami oleh orang-orang yang pahaman yang sesat. Seperti disebut ini wahdatul wujud. Ittihad. Allah. Seperti Allah dalam badan kita, dia kata. Seperti hulul. Menyerap. Allah menyerap dalam roh Allah. Bukan macam tu. Jadi nak kena belajar cara berperingkat-peringkat. Perlahan-perlahan sampai peringkat ni. Tahun ini dah sampai peringkat kita kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Untuk kita membersihkan hati kita, kekuatan jiwa kita. Dengan kita mentauhidkan. Mula sekali, af'al Allah. Mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan perbuatan Allah. Kemudian mentauhidkan asma Allah, nama Allah. Sehingga sampai peringkat, kita ni tidak mengakui kita lah. Yang punya segala-galanya. Sebab Allah berfirman dalam Quran, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tiba-tiba kita kata, aku punya. Aku yang pandai cakap. Aku yang pandai berfikir. Aku yang boleh buat. Aku yang boleh ni. Maka kita rasa perbuatan tu perbuatan kita. Maka mensyirikkan kita dengan Allah. Kita mensyirikkan diri kita dengan Allah. Maka kita tak akan dapat pertolongan Allah. Dah syirikkan Allah, nak dapat pertolongan macam mana? Allah nak hambanya yang mentauhidkan Allah. Bukan yang mensyirikkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan kita diperintahkan supaya kita buat benda lain. Itu dulu. Kena tauhidkan Allah dulu. Nak mentauhidkan Allah tadi, kita kena tauhidkan af'al dulu. Mentauhidkan perbuatan. Macam mana nak mentauhidkan perbuatan ni? Tu kena belajar. Tapi kalau nak belajar, dia kena talaki lah. Kalau kita belajar dengan FB ni, lagi tak sampai. Tak sampai. InsyaAllah nanti saya nak buat satu kursus. Pagi sampai petang, sampai malam. Pagi besok, kita bincang tentang mentauhidkan Allah sahaja. Siapa yang berminat boleh join lah. Free of charge. Tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar 1 sen pun. Kalau nasib baik, dengan makan-makan pun, ada orang infak. Ada orang masak, ada orang infak. InsyaAllah. Datang nak belajar mentauhidkan Allah. Bukan sahaja mentauhidkan Allah, tetapi begitu juga kita nak macam mana kaifiat, macam mana cara nak mentauhidkan Allah. Inilah perkara yang pertama, nak membersihkan jiwa kita. Sebab jiwa kita rosak sebab syirik. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Apa contohnya? Saya berpuasa supaya saya sihat. Dan juga supaya saya dapat redha Allah. Sahaja aku puasa kerana Allah. Tetapi pada masa yang sama, puasa tu kerana nak sihat. Sama, kerana nak sihat. Jadi kerana nak Allah, kerana nak sihat, ini dah sebut syirik tawajjuh. Syirik dalam berniat, syirik dalam qasad. Syirik dalam qasad, dalam berniat. Jadi maknanya macam mana Allah nak tolong kita di akhir zaman? Macam mana jiwa kita nak bersih? Puasa pun dah silap dah. Tak boleh puasa kerana nak sihat, tak boleh. Tapi doa minta sihat. Daripada puasa, tak apa. Minta kepada Allah. Bukan puasa kerana nak sihat. Puasa kerana Allah. Kerana Allah. Memang Nabi sebut, sumu tasihu. Puasalah, kamu akan sihat. Memang Allah akan bagi sihat. Jadi sihat ni bukan sebab puasa. Sihat ni adalah fadilat, kelebihan puasa. Buat apa kita puasa kerana kelebihan? Tak semestinya pun dapat kelebihan tu. Yang nak bagi tu Allah juga kan. Jadi ini antara benda yang contoh. Saya semayang. Kerana Allah. Tapi juga semayang supaya orang tengok saya semayang. Depan orang semayang. Allahu Akbar. Baca pun sedap. Pergerakan ni penuh dengan tertib. Tamakninah dan sebagainya. Tapi bila semayang seorang-seorang dalam bilik. Bila semayang dalam keadaan tak ada orang tengok. Allah. Cincai-cincai je. Ini pun syirik juga. Ini pun syirik juga. Macam mana tu? Belum Dajjal datang lagi. Kita dah syirik dah. Wa iyazbillah min zalik. Sebab apa? Sebab tak kenal bahawa perbuatan, hakikat perbuatan tu sebenarnya adalah af'al daripada Allah. Perbuatan Allah. Kita ni adalah merupakan bayangan sahaja. Bayangan sahaja. Jadi nak sebut ni contoh. Jadi sebab tu, macam mana nak bersihkan diri kita, nombor satu. Nak bersihkan hati kita tadi ialah bersih daripada syirik. Itu nombor satu. Bersih daripada syirik.
Bersih daripada syirik. Bukan bersih daripada kita kata saya mandi, saya apa semua. Fizikal tak. Syirik. Apa yang ada di dalam hati tadi. Jadi ini antara contoh. Sebab ini ancaman. Kita tak nampak sebagai ancaman. Kita ingat tak apa. Sebab tu orang Islam hari ini tak diberi kemenangan. Allah tangguh kemenangan. Kenapa yang berjuang tu pun syirik. Yang solat syirik. Jadi maknanya bila semua ni dalam keadaan yang mensyirikkan Allah, macam mana Allah nak memberikan kemenangan kepada taifah yang ada tadi? Ini kita perlu belajar, kita perlu tarbiyah, kita perlu berbincang, duduk. Dan dia bukan boleh dapat dengan satu hari, 2 hari. Ini saya sentuh sikit. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita bila dah mengikuti daurah tauhid, dah boleh mengikuti kuliah-kuliah yang kita fokus kepada mengenal Allah tadi, maka ada di kalangan kita tanya soalan. Contoh dia kata, Ustaz, dia kata, macam mana ni, saya ni masih lagi tidak boleh merasai keesaan Allah di dalam perbuatannya, dalam namanya dan sebagainya. Jadi saya masih lagi merasai keakuan diri. Ini saya nak sebut sikit. Jadi teori ni satu peringkat. Dalam kita nak membersihkan hati kita ni, betul-betul nak melaksanakan ma'rifatullah ni, teori ni satu peringkat. Teori ni satu peringkat. Kemudian bila kita teruskan memproses diri kita, kita banyakkan la ilaha illallah, kita bersihkan hati kita dengan menjauhi maksiat dan mungkar. Masalah ada maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Kita cuba berjuang perjalanan Allah, kita melakukan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan kita, barulah sampai kepada hati yang merasai. Jadi sebab tu untuk mengenal Allah pun dia perlu kepada masa. Jadi masa ini rawatan. Masa ini rawatan. Jadi masa ini sebahagian daripada proses merawat. Jadi setengah orang jadi hatinya itu dah bersih. Jadi bila dia dengar saja tentang ilmu mentauhidkan Allah ini, ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah tadi, terus boleh masuk meresap tu dapat. Setengah orang hatinya kotor, macam-macam. Ada hasad, ada dengki, ada perbuatan-perbuatan buruk sangka ke Allah, ada lagi syirik-syiriknya. Jadi bila dah dengar tadi tu, masih lagi nak proses, maka dia memerlukan masa. Tapi jangan putus asa. Sebab walaupun kita dah tahu tapi kita tak boleh nak buat lagi. Contohnya disebut syuhudul wahid ataupun syuhudul wahda fil kasrah. Kita melihat sesuatu, kita menyaksikan sesuatu yang wahdah, yang maknanya mentauhidkan Allah dalam keadaan banyak. Tengok banyak. Tengok banyak perbuatan. Contohnya af'al tadi, burung terbang, kita nampak pokok bergoyang sebab angin tiup. Sebab kita tengok semua gerak diam semua sekali. Kita melihat banyak yang ada di depan kita. Kasrah, ramai, banyak tadi. Tetapi wahdah, kita mentauhidkan. Ini semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Habis burung tu, perbuatan Allah ke perbuatan burung? Perbuatan Allah. Habis burung terbang, burung tu diizinkan terbang. Allah bagi terbang. Hakikatnya Allah bukan burung. Burung tu hanya follow je apa yang Allah perintah tadi. Kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita teori kita tahu, tapi nak menghayatinya perlu kepada masa. Di mana masa tadi? Ialah kita membersihkan hati. Sebab tu nafs amarah bisu, kalau ada lagi nafsu amarah bisu atau nafsu yang mengajak kepada kejahatan tadi masih ada, maka kita belum lagi ada kekuatan. Kena bersihkan yang itu dulu. Kemudian meningkat pula nafsu lawamah. Lawamah ni maknanya kita dah mula duduk dalam tarbiyah, dah mula duduk dalam suluk, dah mula duduk dalam perjalanan menuju kepada Allah, tetapi masih lagi kita sayang dengan nafsu jahat kita tadi, sifat jahat kita, maksiat jahat kita, rawasib jahiliah, karat-karat jahiliah, kita sayang lagi. Bila kita sayang tu, maka kita belum lagi duduk dalam tarbiyah, proses untuk meningkat. Meningkat masih bila? Meningkat ketika kita dah masuk pada mulhama. Mulhama ni jiwa yang telah diilhamkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada orang tu, kita ni ialah benda yang jahat untuk kita jauhi, benda yang takwa untuk kita ikuti. Jadi bila kita tinggalkan yang jahat,
ambil yang baik, maka itulah yang dinamakan nafsu mulhamah. Maka dia mula meningkat. Sampailah kepada nafsu mutmainnah, iaitu orang yang tenang bersama Allah. Mutmainnah maknanya jiwa yang tenang bersama Allah. Bukan tenang dengan manusia dah. Bukan tenang dengan maksiat dia. Bukan tenang dengan mungkar dia. Bukan tenang dengan tengok kegemaran hobi dia. Tak. Tenang bersama Allah. Bukan Allah larang kita memancing. Contohnya kita suka mancing. Mancinglah. Tapi bukan mancing tu yang tenangkan kita. Tak. Zikir ketika kita memancing tu yang tenangkan kita. Kita suka makan. Bukan kata tak payah makan. Makan. Tapi bukan makan yang memberi ketenangan pada kita. Makan dalam keadaan merasai ini nikmat daripada Allah, merasai bahawa ini adalah anugerah Allah, bahawa ini adalah merupakan perkara yang Allah bagi kepada kita, maka kita rasa tenang bersama Allah. Bukan tenang dengan makanan tadi, walaupun kita makan, jadi hati dah tak sama dah. Ini disebut hati yang jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, iaitu jiwa yang mula tenang bersama Allah sehingga mereka akan menuju kepada keredaan Allah. Menuju kepada keredaan Allah. Jadi ini maknanya ini dudukan tarbiyah. Jadi ini ancaman yang pertama. Kalau jiwa kita tak bersih, jadi dalam bulan Ramadan ni kita nak kena fokus kepada jiwa kita, pada hati kita ni, supaya ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita ni, termasuklah Mossad yang datang ni. Mossad dah ramai datang ni. Saya jumpalah dengan pegawai-pegawai polis, saya jumpa dengan kawan-kawan wartawan, saya jumpa dengan kawan-kawan NGO dalam negara, luar negara, bincang-bincang. Memang dia kata Malaysia dah jadi sasaran dah Mossad. Nusantara ni menjadi sasaran Mossad, dia kata. Kenapa menjadi sasaran Mossad? Netanyahu pun dah arah dah pergi ke Malaysia, pergi ke Indonesia. Netanyahu dah sebut. Saya ada dengar, tak pasti kat mana. Dia sebut. Dan dah sebut kat sini, maknanya dia kata di Malaysia ni terutamanya akan ada kebangkitan, akan ada kekuatan, maka dia kena cantas. Sebelum bangkit ni cantas semua orang. Yang nak bangkit-bangkit ni cantas semua. Jadi inilah mereka. Jadi kita lihat musuh-musuh dah datanglah kat tempat kita ni. Kita ingat mereka boleh nak habiskan Gaza je. Gaza memang teruk. Sekarang ni Rafah pun dibantai. Jadi Gaza pun dibantai. Jadi besok tak lama lagi Al-Aqsa pula dia nak menguasai. Jadi kita ingat sebelah sana dah. Mereka dah tengok dah ni. Ini kebangkitan kat sini ni mereka dah tengok dah. Sebab tu sahabat-sahabat dan saudara-saudara, mari dah sama-sama kita kembali kepada Madrasah Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau tak ada apa-apa hari Sabtu ni datanglah ke RK. Siapa ada free datang, kita boleh bincang-bincang. Khusus kita bincang insya-Allah berkenaan dengan bagaimana kita benar-benar nak membina kekuatan jiwa kita supaya kita boleh benar-benar mengenal Allah. Saya bagi satu contoh. Salah satu yang kita tak perasan iaitu diam. Jadi diam ni, kita ingat diam ni pasif. Diam aja, tak ada apa-apa, pasif. Maknanya diam dalam keheningan. Diam di dalam satu suasana keheningan, suasana yang sunyi kan, diam. Maknanya lidah tak bercakap, mata tak melihat benda yang macam-macam, telinga tak mendengar benda yang macam-macam, diam dalam keheningan. Seorang-seorang kita. Jadi kita ingat diam ni kita kata pasif kan, tak ada, tak, bukan. Diam ni lah sebenarnya satu kekuatan. Diam bersama keheningan, bersama kesunyian dunia, hirup pikuk dunia, itu merupakan satu kekuatan. Kerana diam, sunyi daripada hiruk pikuk dunia ni adalah kekuatan kepada hati. Kekuatan pada hati. Sebab tu dia ada konsep tafakur. Dia ada konsep tafakur, iaitu berfikir. Ada konsep tazakkur, iaitu berzikir. Ada konsep khalwah dan ataupun uzlah. Ada konsep uzlah, kita mengasingkan diri daripada sekitarnya. Jadi ini contohlah. Jadi di akhir Ramadan ni, kita nak kena ada juga kan suasana yang kita terputus daripada dunia. Terputus. Tak banyak pun, sikit sekejap malam-malam seorang-seorang kita tidur. Orang tidur, kita bangun sekejap. Kita bangun, kita fikir, kita diam. Kita tengok buat muhasabah kan, muhasabah hidup kita macam mana. Mana agaknya halu tuju hidup aku ni. Macam itu.
Mana agaknya ala tuju sekarang ni, aku ni status aku macam mana sekarang ni dalam dunia ni? Adakah aku ni nak mencari redha Allah, ataupun aku ni mencari redha manusia, ataupun aku nak cari redha nafsu, ataupun aku ni nak mencari dunia? Jadi kita tengok balik. Kita diam, hening, sunyi, mata tak tengok macam-macam, tak tengok Telegram lah, WhatsApp lah sekarang ni, Telegram lah, WhatsApp lah, game lah, macam-macam. Ini mata kita. Tak mau dah, mata tutup atau membuka, tak nampak apa-apa dah. Maknanya diam saja. Kalau kat surau lah nampak diam. Telinga tak dengar apa-apa, diam aja. Hening. Hati, bila mata kita terputus daripada dunia, telinga terputus daripada dunia, hati terputus daripada berfikir tentang keduniaan tadi, diam dan kesunyian, itulah kekuatan. Kekuatan pada jiwa yang nak muhasabah, nak diisi dengan munajat, doa bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam. Diam, kita kena duduk ni uzlah. Uzlah tu nama konsep uzlah. Jadi bila kita uzlah ni, kita mengasingkan jiwa kita, uzlah syu'uriyah. Tamah secara menyeluruh, maka di situlah dalam masa beberapa hari ni nak habis ni, malam-malam tu kita ambil masa, ataupun siang kita ambil masa. Duduk diam, fikirkan tentang macam mana agaknya 5 tahun daripada sekarang ni, sebelum menang lah, katalah Islam menang 27, katakan Islam menang kan, sebelum menang ni agaknya macam mana lah aku ni, kan, agaknya aku ni bersama tak dengan Al-Mahdi, bersama tak dengan Al-Mahdiin daripada Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi keluarlah tahun ni lepas haji, lepas tahun depan Imam Mahdi isytiharkan diri dia, agaknya aku ni bersama tak dengan Al-Mahdi tadi, ataupun aku ni bersama arus lagi. Kita tengok balik. Bagaimana iman kita, yakin kita pada Allah, yakin kita pada kehidupan akhirat. Jadi kita diam, kita fikir, kita uzlah. Itu kekuatan. Jadi hati kita hari ni tak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab dunia dah masuk dalam. Dunia dah masuk kat dalam, tak tenang. Nak semayang tak tenang. Allahu Akbar, teringat macam-macam. Jadi sebab tu kita kena singkirkan segala perkara yang merosakkan hati kita tadi, merosakkan fokus kita, khusyuk kita kepada Allah tadi. Maka kita kena buang. Kita ambil masa bulan Ramadan malam ni minta. Dan bila kita berada dalam keadaan begitu, masa itulah kita mintalah pada Allah. Minta pada Allah SWT. Dan bila kita minta pada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa berhajat sangat pada pertolongan Allah, kita rasa fakir kepada Allah Ta'ala, masa itulah kita akan merasai kebahagiaan, ketenangan bersama Allah. Kita rasa mungkin menangis, air mata mengalir. Mungkin sampai peringkat teresak-esak kita berfikir, ya Allah, Engkau bagi aku macam-macam, tapi aku masih lagi bersama dengan makhluk. Aku masih lagi mengagungkan makhluk. Aku masih lagi mengikut cakap bos aku. Bos dia bukannya baik betul, bukannya bertakwa pun, tapi aku masih ikut. Jadi kita rasa kita ni, ya Allah, jauhnya daripada Engkau. Maka kita pun bertaubat, kita pun minta ampun, kita pun cuba nak menjauhi perkara yang tak elok tadi. Jadi bila kita membina kekuatan jiwa tadi, maka ancaman yang ada dalam hati kita tadi tu akan terkikis sikit demi sikit. Maka bila berhadapan dengan huru-hara, kita dapat sabar. Sebab itulah tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sahabat sekalian, penglibatan kita dalam aktiviti kehidupan kita, dalam aktiviti pekerjaan kita, pelajaran kita, semua yang kita terlibati, hendaklah penglibatan yang terikat, yang diikat dengan akidah. Iaitu keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah dan juga kepada yang lain-lain yang Allah perintahkan. Hari akhirat, qada, dan sebagainya. Dan penglibatan kita, oleh kerana penglibatan akidah, maka kita melihat ganjarannya, ataupun kita kata natijahnya, kesudahannya ialah kita mendapat redha Allah. Mungkin kita miskin, mungkin tak ada duit banyak, mungkin kita tak mampu, mungkin kita tak adalah macam orang mewah, tapi Allah redha. Maka hati kita akan rasa bersama dengan keredaan Allah. Kita tenang, barulah sampai mutmainnah. Lepas tu yang lain tu nanti dia akan meningkatlah, dapatlah yang lain tu. Sebab bila sampai mutmainnah ni, maknanya dosa dah kita benci dosa.
Bukan kita tak buat dosa, mungkin kita tercebur dalam dosa, tapi kita dah tak suka. Tercebur je. Dah tercebur, maknanya Allah izin berlaku. Jadi berlaku tu kita bertaubat sebab Allah nak dengar kita bertaubat tadi. Tapi mutmainnah ni maknanya hati kita tak suka dengan dosa, tak suka dengan maksiat, dia tak suka dah. Kalau suka lagi, maka kita masih lagi di peringkat mulhamah ataupun di peringkat lawamah. Maknanya kita tak sampai lagi di peringkat al-mahdiyin, iaitu mereka yang nak berjuang perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak melaksanakan tajdid tajdid islami, iaitu taghyir islami kulli, perubahan Islam secara menyeluruh. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya ingat mampu untuk saya sampaikan. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita boleh sambung sikit lagi lah. Jadi ancaman pertama ialah ancaman jiwa kita yang masih terikat dengan maksiat, dengan mungkar, dengan dunia. Hati kita masih ada lagi buruk sangka, hati kita masih ada lagi dengki-dengki, hati kita masih ada lagi perasaan cinta kepada kepimpinan, cinta kepada dunia, cinta kepada populariti, contohnya macam-macam lah, cinta kepada makhluk tadi. Jadi maknanya hati kita masih lagi penuh dengan rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah. Dan karat jahiliyah ni benda yang kena buang. Memang susah nak buang karat ni. Karat ni nak kena sental betul-betul. Nak kena sental, nak kena kikis, baru boleh habis. Dia bukan sekadar basuh je. Basuh-basuh tak sabun sikit tak hilang karat. Dia kena kikis, dia kena sental, dia kena betul-betul gosok dengan kuat baru dia hilang. Jadi itulah karat-karat jahiliyah yang dah ada dalam hati kita yang kita nak kena buang. Nak kena kita kena proses sehingga sampai kepada nafsu mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang bersama Allah. Itu barulah kita ada kekuatan. Jadi Dajjal datang, bencana alam datang, CERN, IHR, semua datang. Pada masa itu kita dah ada persiapan untuk mengalahkan mereka biiznillah. Jadi barulah kita nampak, oh rupanya banyak lagi yang saya kena buat ni. Saya ingat saya dah okey dah banyak zikir dah. Banyak zikir tapi banyak lagi kita sayang kat maksiat. Banyak kita solat tapi banyak lagi cinta dengan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Banyak lagi dalam hati kita ni masih lagi ada. Jadi kita kena tengok balik, muhasabah balik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan di akhir Ramadan ni kita akan ambil peluang supaya hati kita ni benar-benar fokus kepada peningkatan diri kita, islah, untuk kita tarbiyah diri kita, untuk kita berjalan menuju kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang mendapat hidayah al-mahdiyin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah sampailah ke akhir hayat kita. Sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.